أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-8 dalam surah At-Tahrim yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat, yakni taubat nasuha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, orang-orang yang bertaubat daripada dosa yang dilakukan sama keadaan dengan orang yang tidak berdosa. Sadaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Pengurusi Surau Ad-Diniyah yang juga pengurusi bagi Pusat Tahfiz Ad-Diniyah bersama seluruh jawatankuasa pengurusan bagi surau dan juga Pusat Tahfiz Ad-Diniyah. Juga yang dimuliakan Tuan Imam yang telah pun menyempurnakan tugasan dan peranan yang penting sebentar tadi, memimpin kita semua pada jemaah sekian dalam kefarduan salat maghrib. Mudah-mudahan ia membawa kepada suatu penyerahan diri yang lengkap, yang sempurna daripada kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Juga seterusnya kepada para jemaah muslimin dan muslimat, khasnya anak-anak tahfiz Ad-Diniyah, yang mudah-mudahan insya-Allah taala semuanya berada dalam keadaan, dalam kondisi sihat wal afiah, mudah-mudahan insya-Allah taala bebas daripada penyakit-penyakit yang berbahaya, yang memberikan mudarat yang banyak kepada kita, yang lazimnya menyebabkan kita terkekang daripada aktiviti harian dan sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah taala dengan kita mengharapkan kita bebas dan juga dijauhi daripada penyakit-penyakit demikian, ia menyumbang kepada kekuatan diri kita untuk kita sempurnakan iman dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ianya berkeadaan baik, sempurna dan juga mantap insya-Allah taala pada sepanjang masa sampailah ke saat kita dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah taala bahawa kita masih diberikan iman dan takwa yang baik. Dan saya bersyukur kepada Allah Ta'ala jemaah sekalian malam ini dapat bersama dengan para jemaah sekalian dalam saya menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan kepada saya
memimpin kuliah maghrib secara bulanan pada setiap Ahad yang ketiga pada setiap bulan. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini merupakan pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita dapat menggamit keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muslimin dan muslimat, anak-anak tahfiz yang Allah Taala muliakan sekalian, insya-Allah kita bersama pada malam ini dalam menyambung kembali perbincangan yang terhenti pada Februari yang lalu. Kita bertemu dalam Februari yang lalu pada jemaah sekian untuk kita sama-sama pada waktu itu membincangkan perkara ataupun tajuk iaitu tanda-tanda khasyatullah. Para jemaah sekian, bagi anak-anak tahfiz khasnya yang berkitab, saya menyebut kembali bahawa kita pada masa ini sedang membincangkan berpandukan kitab itu pada muka surat yang ke-111. Dah sebut dululah, saya bawa suatu perbincangan yang sedikit ke depan meninggalkan beberapa tajuk yang sebelumnya untuk saya mengambil kesempatan dalam membincangkan perkara yang dikira lebih tepat dengan keadaan sekarang. Kita di akhir zaman, banyak sekali petunjuk kita berada pada keadaan begitu, maka sesuai untuk saya membawakan perbincangan dengan panjang lebar, dengan menyeluruh berkenaan dengan kelompok ataupun jenis-jenis kita manusia yang terbentuk di akhirat besok, kata Imam Ghazali rahimahullah, yang mana ada 4 golongan manusia yang terbentuk di alam akhirat besok selepas berakhirnya alam dunia ini. Maka fokus perbincangan kita jemaah sekalian merujuk kepada muka surat yang ke-111. Di situ perbincangan ialah berkenaan dengan golongan yang kedua. Yang kedua besar yang terbentuk di akhirat besok, itu golongan orang-orang beriman kepada Allah Ta'ala, yang mereka itu berdosa dengan Allah Ta'ala, akhirnya dimasukkan ke neraka sebelum akhirnya dipindahkan ke syurga. Jadi kita bincang, fokus kita berkenaan dengan kenapakah orang beriman juga masuk neraka. Tak cukuppah dengan iman itu untuk masuk syurga? Maka Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab ada menyebut bahawa di sana, kata beliau, puncanya ialah orang beriman itu memperindahkan pokok keimanan, asas keimanan, tetapi mereka mencuaikan tuntutan iman. Itu punca dia, orang beriman masuk neraka, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka saya pun membawa ke perbincangan jemaah sekalian berkenaan dengan tuntutan iman yang ada 6 perkara. Sedikit ulang kaji. Yang pertama ialah kita memperhambakan diri kepada Allah. Yang kedua, kita bergantung harap kepada Allah. Ketiga, kita mencintai Allah secara mutlak. Keempat, kita sebenar-benar takut dan juga malu kepada Allah. Kelima, kita ini hanya menjadikan syariat Allah Ta'ala sahaja sebagai sebaik-baik cara hidup. Dan yang keenam, kita menjadikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan ikutan yang terbaik dalam kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkasan kepada ulang kaji berkenaan dengan tuntutan iman. Maka jemaah muslimin dan muslimat sekalian, pertemuan demi pertemuan terdahulu saya membawakan huraian berkenaan dengan tuntutan iman ini, dan kita akhirnya sampai kepada tuntutan iman yang keempat. Orang beriman, orang mukmin, kata Imam Ghazali dan juga para ulama lain, mereka itu takut dan juga malu hanya kepada Allah. Maka akhirnya mereka itu bebas daripada berdosa dengan Allah. Kalau begitu keadaan mereka, maka kita pun bincang jemaah sekalian berkenaan dengan malunya, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai khasyatullah. Jadi kita pun bincanglah berkenaan dengan khasyatullah, yang mana pada waktu ini bermula pada pertemuan bulan yang lalu kita membincangkan berkenaan dengan tanda-tanda khasyatullah. Maknanya kata Imam Ghazali, orang yang takut berdosa dengan Allah ni ada tanda, ada petunjuk pada diri dia. Gitu maksudnya. Jadi bagi Imam Ghazali, orang beriman yang takut berdosa dengan Allah, bagi mereka itu ada 7 tanda, 7 alamat, 7 gambaran pada diri mereka. Yang pertama, kata Imam Ghazali, mereka itu menjaga lisan, tutur kata, bercakapnya baik, tak bercakap ikut dan diri dia dan sebagainya,
bercakap fikir hala orang lain dan segalanya, jemaah sekalian, agar tidak berdosa. Yang ini sudah dah huraikan dalam pertemuan yang lalu secara panjang lebar. Kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali, orang yang takut berdosa dengan Allah, orang berkenaan akan menjaga hati. Hati baik pada semua keadaan pada sepanjang masa, bebas daripada penyakit-penyakit hati yang sangat memudaratkan diri orang beriman kepada Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, jemaah sekalian, orang beriman yang ada khasyatullah itu akan memelihara mata. Mata dimanfaatkan sebagai suatu anugerah daripada Allah Ta'ala, hadiah daripada Allah Ta'ala untuk melihat perkara-perkara yang baik, memandang perkara yang baik, memandang dengan pandangan yang boleh menghadirkan Allah dalam lubuk hati mereka, akhirnya memberikan natijah pahala, mengelakkan dosa. Kemudian yang keempat, orang beriman yang takut berdosa dengan Allah akan memelihara perut. Dalam perut mereka diisi dengan minuman dan makanan yang halal sahaja, bebas daripada syubhah, bebas daripada yang haram. Itu yang kita boleh faham tentang khasyatullah bagi memelihara perut. Yang kelima, jemaah sekalian, orang beriman yang takut berdosa dengan Allah Ta'ala akan memelihara tangan. Tangan itu dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang boleh mendatangkan pahala kepada mereka dan juga memaut ukhuwah dan mahabbah sesama orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, jemaah sekalian, kata Imam Ghazali, orang beriman yang ada khasyatullah, yang takut berdosa dengan Allah, akan memelihara kaki. Kaki digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Mengelak daripada melangkah ke tempat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, bagi menjadikan mereka itu dapat mencipta pahala dan mengelakkan daripada berdosa. Dan yang ketujuh, jemaah sekalian, orang beriman yang takut berdosa dengan Allah, yang ada khasyatullah, akan memelihara keikhlasan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey jemaah sekalian, itu 7 tanda khasyatullah. Pun ulang kaji juga. Jadi kita jemaah sekalian, dalam pertemuan terdahulu pada Februari yang lalu, kita bincang tanda khasyatullah yang pertama, kan anak-anak sekalian, betul Ada catatan, insya-Allah. Nah, jadi kita malam ini kita bicara tentang tanda khasyatullah yang kedua, iaitu orang beriman yang takut berdosa dengan Allah Ta'ala, mereka akan menjaga hati mereka agar hati itu tidak rosak disebabkan oleh penyakit-penyakit hati yang sangat banyak. Maka jemaah sekalian, saya membawakan huraian untuk perkara ini berpandukan kepada kitab Bidayatul Hidayah yang juga disusun, dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka jemaah sekalian, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab ini menghuraikan kepada kita berkenaan dengan penyakit-penyakit hati yang biasa dihadapi oleh sesiapa sahaja. Maka yang tak beriman tu lain ceritalah. Dah tak beriman, hati sakit pun biasalah. Bukan biasa, maknanya mereka tidak ada nilaian apa-apalah, mereka dah ada dosa yang lebih besar, maka hati berpenyakit tidak memberikan sesuatu yang lebih besar daripada mereka tak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, orang yang beriman dengan Allah Ta'ala, bila mana hati itu ada penyakit, maka di situlah tempat yang kita sangat-sangat takut. Sebab apa? Bila hati berpenyakit, maka iman, takwa akan bermasalah. Bila bermasalah iman dan takwa jemaah sekalian, maka akan mudah untuk berdosa dengan Allah Subhanahu Taala dan dirisaukan akan kembali kepada Allah Taala dalam kemurkaan Allah. Allah marah. Itu yang kita risau sangat-sangat. Jadi jemaah sekalian, meringkaskan perbincangan, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, 3 penyakit hati yang utama. Apa dia jemaah sekalian? Sah-sah bukan COVID-19 lah. Nah, itu bukan penyakit hati, itu penyakit fizikal, penyakit jasad. Yang pertama paling besar kata Imam Ghazali ialah hasad. Hasad ni apa dia? Kita orang Melayu sebut hasad dengki. Ni kalimah Melayu. Melayu ni banyak juga kalimah-kalimah yang special. Digabung Melayu dengan Arab bagi pengukuhan sebutan. Hasad dengki. Hasad pun dah cukup dah. Kan? Macam ni lah.
anak yatim. Melayu punya kalimah yatim piatu. Tak ada piatu pun tak apa. Piatu tu bukit piatu dekat Melaka. Kan yatim pun dah cukup dah. Tapi kita Melayu ni sebutan kita macam tu. Okeylah, tak salah nak sebut-sebutlah. Hasad dengki pun tak apa. Gitu maksudnya. Jadi yang sebutnya jemaah sekalian, ulang sebut, kata Imam Ghazali, penyakit hati nombor satu apa dia? Hasad. Saya kita bincang sebab apa jadi nombor satu. Yang kedua jemaah sekalian ialah riak. Yang ketiga ialah ujub. Ulang balik, penyakit hati yang utama, yang terbesar ialah hasad. Pertama, yang kedua riak, ketiga ujub. Jadi orang beriman yang takut berdosa dengan Ta'ala, inilah di antara perkara besar yang diberikan perhatian agar tidak menjadi penyakit bagi mereka. Rugi tuan-tuan, jemaah sekalian, ibadah siang malam, jaga solat, tak tinggal berjemaah, datang mengaji, ke pengajian kita pun sempurna, setiap pengajian kita ikut, tapi tak sedar, tak perasan hati ada penyakit. Sebab dia ni penyakit ni jemaah sekalian tak macam COVID. COVID tahu-tahu perik tekak, batuk-batuk tak hilang, sesama berpanjangan, demam yang agak lama, kan? Anak-anak dah rasa semua kan? Dah rasa semua? Ada pengalaman? Ada? Alhamdulillah. Syukurlah sebab ada pengalaman. Bukan syukur sebab dapat penyakit. Ada pengalaman bagaimana menguruskan ujian Allah Ta'ala. Okey semua kan sekarang? Sihat semua? Alhamdulillah. Itulah penyakit zahir. Tak ada apa pun. Simple-simple, sikit-sikit je. Nampak ada tanda telan Panadol, duduk diam selimut, insya-Allah okey. Kan? Gitu. Itu cara dia menguruskan penyakit zahir, penyakit jasad. Tapi bagaimana dengan penyakit hati jemaah sekalian? Ini yang kita takut. Sebab tak nampak. Dia tak jadi penyakit hati ni tiba-tiba tak lalu makan. Contoh. Tak lalu makan senyap, murung. Orang tanya kenapa murung ni? Sedang ada hasad. Ada ke? Tak ada macam tu. Tak nampak pun. Tak nampak. Ujub tengah bermarjalela dalam hati saya. Tu yang saya tak lalu makan. Ya ke? Tak gitu. Tak nampak. Ia bukan macam tu. Penyakit hati jemaah sekalian, penyakit-penyakit maknawi. Dalaman yang kita tak akan nampak kecuali dengan pandangan iman. Iman melihat maka akan nampak, oh ada masalah. Gitu sedang jemaah sekalian. Jadi kita nak bincang sikit sebanyak tentang bagaimana untuk kita ini mengenali penyakit tersebut, dan yang lebih penting kita nak berusaha mengelakkan ia daripada singgah kepada kita, dan juga yang lebih besar kalau dah ada nak rawat supaya kita sembuh daripada penyakit berkenaan yang sangat berbahaya itu. Maka sedang jemaah muslimin dan muslimat termasuk anak-anak tahfiz sekalian, perkara yang terbesar yang kita sebutkan tadi, penyakit yang paling bahaya ialah hasad. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, dalam kitab ini disebut orang yang hasad ini sebenarnya sentiasa jauh daripada kasih sayang dan sentiasa berada dalam siksaan di dunia ini dan juga di akhirat nanti, kerana mereka berdepan dengan tekanan perasaan yang pada bila-bila masa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan nikmat kepada orang lain. Gitu. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, orang yang hasad ini penyakitnya apa dia? Penyakit dia orang tak nampak, tapi dia dalam keadaan tekanan. Dia pressure dia tinggi. Sebab apa? Sentiasa melihat kepada nikmat orang lain dengan pandangan yang memberikan tekanan, siksaan kepada batin dia. Ini hasad. Yang menyebabkan mereka itu akhirnya cuba untuk menafikan ketentuan takdir Allah Subhanahu taala kepada orang lain yang dilihat mendapat nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kita kena buang jauh-jauh. Sebab kalau kita kaji lebih mendalam sebagaimana dihuraikan di sini, saya tak baca habislah. Saya nak ringkaskan untuk kita mudah mendapat kefahaman dan kita boleh pergi lebih jauh ke depan dengan perbincangan yang masih panjang. Bahawa pada jemaah sekalian, dengan adanya penyakit hasad, rumusannya orang yang ada penyakit ini dia akan seolah-olah mempertikaikan qadar Allah Subhanahu wa taala. Contoh jemaah sekalian,
Hidup berjiran, tuan-tuan, hidup berjiran. Dulu saya jalan apa lupa dah. Cik Bat jalan apa dulu Cik Bat? 206 ya. Lupa dah. Sebab jiran ada. Depan rumah, belah kanan sikit. Tu dia. 206. Apa nama? Tiba-tiba contohlah. Tengok jiran ada apa Cik Mat Cik Bat? Wilfire ada? Tak ada. Contoh. Tengok sahabat jiran kita ada kereta mewah. Baru beli. Kan contoh. Kita pun terfikir tengok dengan ni cerita contoh hasad. Tengok ada kelainan. Kenderaan mewah baru ada kat rumah. Selama ni lain, tiba-tiba ada yang lain. Timbul perasaan yang bukan-bukan. Ni contoh Maka orang yang hasad dia akan fikir apa? Dia ni contoh kenapa ni ada kereta baru ni? Kereta mewah ni. Dapat ke mana ni? Tantah, dia mula. Tantah tika meko apa? Akan tantah ditimur rasuah, ada projek baru kot. Nah, dapat rasuah ni nak mulakan projek ni. Ada Cina mana yang pancing dia ni contoh. Kan? Dia beri hadiah dulu baru nak dapat projek. Contoh je makskan. Maka pemikiran begini sebab contoh sebenarnya menggambarkan orang tadi dia ada satu perasaan yang tidak baik kepada Allah Ta'ala. Sebab yang sahabat jiran itu yang dapat nikmat itu ialah sesuatu yang Allah tetapkan bagi dia. Soal dia dapat cara betul ke tak betul ke, halal ke haram ke, urusan dia dengan Allah. Sebab apa? Allah akan beri. Allah beri. Baik pun Allah beri, yang tak baik pun Allah beri. Sebab apa? Hamba dia minta apa yang dia nak, Allah Maha Kaya, dia beri je. Tak ada masalah. Yang menanggung hamba Allah Ta'ala tadi lah. Maka orang beriman diajar untuk apa? Untuk terima baik apa yang dinikmati oleh orang lain sebagai nikmat yang dirasa pelik tadi. Maka diajar kepada kita bila demikian keadaan, contoh tadi saya tengok Cik Bat ada nikmat macam tu. Apa nak buat? Jumpa dia. Cik Bat, tahniah. Kereta baru, ya Allah, lain macam. Cik Bat pun dengan bangga, dengan seronok. Jom Ustaz, saya belanja makan. Kan, tanya tu bila? Waktu pagi lepas solat subuh. Makan ke? Jom sarapan. Makan? Gimana? Naik je lah. Naik Welfare. Takkan nak jadi Seri Gombak daripada BS2A. Tak masuk lah sekat Seri Gombak. Kan, korang-korang 2 marhalah. Rupanya ajak pergi sarapan mana? Dekat Penang tu. Nasi kandar. Contoh jemaah sekalian. Kan? Bila balik, Cik Bat pun cerita. Ustaz, kereta ni bukan saya punya. Habis siapa punya? Bos saya simpan kat rumah saya sebulan. Dia pergi overseas, tak ada orang nak jaga. Saya tolong jagalah. Alhamdulillah. Bos pinjam. Mana dengan baik sangka jumpa dia, tahniah, alhamdulillah, apa jadi? Saya pun dapat nikmat, kita pun dapat nikmat daripada nikmat sahabat kita, saudara seagama kita, dan kita pun bebas daripada dosa. Pasal apa? Dia pun cerita benda yang benar. Rupanya bukan duit haram, bukan benda yang tak betul, tetapi ada orang tolong simpan kat dia, dia jaga. Itu je lah cerita dia. Alhamdulillah. Kan bebas daripada dosa. Tapi kalau orang hasad jemaah sekalian, dia akan fikir macam-macam. Tadi kan, rasuah ke, judi ke, apa ke, tekanan dalaman jemaah sekalian tak habis-habis. Cerita tidak berprasangka seorang-seorang. Inilah buat dosa bagi orang beriman, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang mana dia sebenarnya telah pun menolak takdir Allah SWT terhadap orang yang diberikan nikmat tadi. Sudahnya apa jemaah sekalian? Bermain dengan prasangka yang tak sudah. Yang mulalah cari perkara-perkara yang sesuai dengan sangkaan dia. Contoh, disangkakan kawan dia tikam nombor ekor. Dia pun cari mula nak intai tengok kawan dia pergi mana. Kan, masuk Seri Gombak, tengok parking kereta kat mana. Betul-betul tengok pak depan Sport Toto. Dia kata apa? Memang confirm Sport Toto punya dia. Sebenarnya dia park depan Sport Toto, itu je tempat parking yang kosong. Dia nak pergi kat mana? Depan tu ada farmasi. Nak beli alat yang nak cek COVID-19 tu sebenarnya. Contoh je maksudnya, biar panjang cerita sikit. Faham gitu. Jadi akhirnya orang beriman diajar jangan demikian keadaan, sebab kita beriman kepada Allah Ta'ala, kita kena terima baik segala ketentuan Allah kepada sesiapa sahaja.
Maka bila sebut demikian, hasad, kata Imam Ghazali, akan memberikan tekanan demi tekanan, berlanjutan kepada mencari salah orang dan sebagainya. Akhirnya sila akhir bulan buat tuduhan, sebarkan fitnah, reka fitnah, sebar fitnah, bisik-bisik. Tadi kan contoh dia kan, aku rasa betul lah. Apa dia? Dia sangka-sangka, dia fikir dia ni tekan nombor ekor, memang betul lah. Satu hari dia follow dia, betul-betul pak depan spot Toto dekat Seri Gombak, memang sah dah. Reka cerita, apa jadi jemaah sekalian? Allah. Dosa yang berpanjangan. Pasal apa? Cerita pula kepada kawan dia yang mudah percaya segala berita buruk tadi. Akhirnya bersebar, walhal segalanya tak betul. Menjadi dosa jariah yang sukar untuk diputuskan. Apa jadi jemaah sekalian? Berdosa sampai ke mati. Akhirat besok berdepan Allah Ta'ala nak jawab benda ni pun tak lepas. Apa jadi jemaah sekalian? Balik asal, masuk neraka. Sebab apa? Sebab sangkaan buruk yang berpunca daripada hati yang kotor, yang menyangka yang bukan-bukan kepada saudara seagama. Faham kan? Ini benda yang kita kena elak daripada berlaku kepada kita, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itulah penyakit yang paling buruk yang berlaku dalam kehidupan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah sebenarnya yang kita sangat perlu jauhi. Sebab apa? Daripada ujub ini, daripada apa? Daripada hasad inilah, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, membawa kepada yang lain yang sangat-sangat berat untuk kita tanggung dosanya. Antaranya apa? Yang kedua, kata Imam Ghazali, apa dia? Ujub. Daripada hasad jemaah sekalian, dia boleh pergi kepada ujub. Apa dia ujub? Ujub ialah seseorang itu dia menilai, memandang diri dengan pandangan kemuliaan dan juga kebesaran. Ini yang kedua. Tadi hasad. Sekarang yang kedua, apa dia ujub? Ujub, kata Imam Ghazali, seseorang itu memandang diri dia sendiri dengan pandangan kemuliaan dan kebesaran, dan dalam masa yang sama memandang orang lain dengan pandangan kehinaan. Dia rasa dia hebat, dia rasa orang lain tak hebat. Ini antara lain juga berpunca daripada hasad. Dengki tadi membawa kepada ujub. Sebab apa? Dia tengok orang lain buruk, dia kata apa? Tengok, inilah jadinya. Tikar nombor ekor. Solat tak nak, berjemaah tak nak. Contoh. Akhirnya buat kerja jahat. Sebaik aku solat berjemaah. Contoh jemaah sekian. Kan timbul tu perasaan yang tak bukan-bukan. Sebab dia bermula dengan hasad dengki yang dilarang oleh Allah Ta'ala tadi. Inilah sebenarnya yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Yang kata Imam Ghazali, kita boleh rujuk kepada apa yang berlaku kepada iblis laknatullah. Bahawa Allah Ta'ala sebut jemaah sekalian dalam Al-Quran, iblis kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sadaqallahul azim. Aku lebih baik daripada Adam AS kerana engkau jadikan aku daripada api dan engkau jadikan Adam daripada tanah. Surah Al-A'raf ayat yang ke-12. Kisahnya apa jemaah sekalian? Kisah di syurga. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu asas dia. Allah perintahkan malaikat seluruhnya untuk hormat Nabi Adam. Iblis enggan. Aba wastakbara, enggan dan takabur. Wa kana minal kafirin, jadi kafir dia. Maka uraiannya jemaah sekalian, antara lain, iblis kenapa dia enggan? Sebab yang tadi, aku daripada tanah, Adam daripada aku daripada api, Adam daripada tanah. Mana mungkin api nak hormat kepada tanah? Aku ni abang long kawasan, ayanda. Di syurga lah. Mungkin begitu kot perasaan dalam jiwa iblis. Dia dah lama ciptaan terawal dia Allah Ta'ala, dah lama di syurga. Adam makhluk baru, dia rasa begitu. Akhirnya timbul hujah ni Allah Ta'ala bawa dalam Quran. Aku daripada api apa? Dia tanah. Dah lah tanah tu lebih hina daripada api. Baru pula tu, kecil lagi, baru lahir semalam. Aku dah lama apa? Nak hormatkan dia. Apa barang? Mungkin gitu jemaah sekalian. Ini rantaian pada tadi. Daripada apa? Daripada hasad. Rupanya sebenarnya iblis dengki dengan Adam. Kan? Sebab Allah suruh hormat ke Adam. Jadi kedengkian itu
disuburkan lagi dengan mendatangkan satu perasaan yang bukan-bukan yang namanya ujub. Aku okey apa? Kan? Nak hormat ke dia kenapa? Dia siapa? Inilah penyakit yang kata Imam Ghazali sebenarnya sedar tak sedar ada pada kita. Yang sangat berat, sangat besar dosanya para jemaah sekalian kalau dibiarkan. Ini perosak hati kita orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita bernatijahkan kepada apa yang berlaku pada iblis, terang-terang kita faham apa dia. Sebab itulah iblis dihalau daripada syurga. Hasad ada pada dia, ujub ada pada dia, kan? Wa kana minal kafirin, kata Allah Taala. Iblis jadi kufur, akhirnya dihalau daripada syurga. Tuan-tuan jemaah sekalian, bayangkan iblis yang begitu alim, ilmunya banyak, ibadahnya perfect, sempurna, apa jadi? Dihalau daripada syurga, musuh Allah yang abadi sampai hari kiamat. Kiamat besok di alam akhirat, iblis kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Puncanya apa? Ni penyakit hati. Hasad pun dia, ujub pun dia. Nampak? Tu bahayanya. Jadi kita nak sebut jemaah sekalian, kita ni bukan minta begitu. Kalau tak mengaji, tak faham, tak tahu, risaunya macam tu. Duk rasa gagah. Aku solat tak tinggal dah. Jemaah 5 waktu sehari semalam. Setiap pengajian aku ikut. Aku terbaik dah. Infak banyak, tolong orang banyak. Rupanya segala itu datang dengan perasaan hasad dan juga ujub tadi. Apa jadi ending dia? Neraka. Ini yang saya kata tadi. Tanda tak nampak. Demam tak ada. Sesema tak ada. Tapi ada penyakit yang menghakis nilai ibadah kepada Allah Ta'ala. Sudahnya akhirat besok dihumban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau nasib baik ada iman lagi masa mati, balik semula ke syurga. Tetapi maksimal dalam neraka lah. Berapa lama? 7,000 tahun kiraan akhirat. Sedangkan akhirat itu jemaah sekalian, 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di sini. Kira sendirilah berapa lama. Itu kalau mati dengan iman. Kalau iman terlucut, na'udzubillah, geng iblis dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Tak jauh daripada perkara sedemikian. Besar tak buruk dia? Kan? Penyakit hati ni jemaah sekalian. Maka itu orang beriman, kata Imam Ghazali tadi, khasyatullah tu. Takut kepada Allah Ta'ala, kena tinggalkan perkara sedemikian. Supaya apa? Kita tidak sia-siakan hidup kita dengan perkara yang menjadi punca kepada kita untuk terjun ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, penyakitnya apa dia? Saya sebut tadi, penyakit riak. Apa dia riak? Riak ni bahasa mudahnya ialah kita buat ibadah walaupun kalimah mulut kita lillahi ta'ala, contoh usalli fardhu maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tapi kalau ada perasaan untuk manusia, itu namanya riak. Buat ibadah nak beritahu orang, tunjuk pada orang, namanya riak. Yang ni pun sama juga. Tak nampak apa-apa, kita je yang tahu. Maka jagalah hati supaya jangan timbul sebarang perasaan yang bukan-bukan, yang nak tunjuk, nak zahir pada orang. Boleh faham jemaah sekalian? Contoh. Sekarang ni bulan Syaban, tak lama lagi Ramadan. Dalam Syaban dan Rejab kita banyak berpuasa kan. Puasa sunat Isnin Khamis, buat baik, sangat disuruh oleh Allah Ta'ala. Nabi galakkan kita buat demikian. Tapi bukan benda wajib, sunat. Contoh sebab buat sunat, nak beritahu orang kita buat benda sunat. Hari Khamis, hari Senin, contohnya kan, pukul 10 pagi, buat muka lain macam, tarik-tarik hidung sikit, konon-konon sesama. Orang tanya kenapa? Tak ada apalah, semalam lambat sikit tidur. Dia nak cerita tu. Apa dia? Tak adalah, kiam sikit. Apa nampak lain macam, penat. Yalah, hari ni tak boleh makan. Pukul 7 baru boleh makan. Cik pusing ayak tu. Nak ceritanya dia puasa. Tu aja. Jangan jemaah sekalian. Benda macam ni yang bahaya ni. Kita buat kerana Allah asalnya. Nak cari kelebihan Syaban. Tiba-tiba saja je main bahasa. Masa orang tanya, kenapa ni? Saya sebenarnya tak boleh makan sekarang.
Pukul 7 baru boleh makan. Kan nampak macam baik, ayat berlapik, bombastik punya ayat. Tapi ingat, mengundang kesia-siaan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Tak pasal-pasal. Kena hati-hati. Itu mudah, contoh yang kecil tu. Yang lain banyak lagi lah. Kan? Jadi jemaah muslimin sekalian, orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka jangan sedemikian. Sebab apa? Kita, macam tadi juga, akan berdepan dengan kerugian yang kita tak perasan. Bayangkan kalau gitu menjadi tabiat kita. Buat baik nak suruh orang tahu, nak cerita bagi hin-hin ke orang dan sebagainya. Apa jadi? Allah. Pengorbanan besar. Contoh puasa, tak makan tak minum, tapi kosong, tak dapat apa. Dapat lapar dahaga je. Pahala sebab untuk manusia. Allah tak nak begitu. Allah nak biar lillahi ta'ala sampai ke akhir. Itu orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jemaah muslimin dan muslimat sekian, perkara beginilah yang Imam Ghazali pesan kepada kita untuk kita elakkan daripada kita ini terjebak dengan perkara, dengan keadaan, dengan perbuatan yang menyebabkan kita kerugian, masuk neraka di akhirat besok. Maka balik kepada asal perbincangan, dengan sebab kita ini takut berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka peliharalah hati daripada penyakit hati yang paling utama yang disebutkan tadi, iaitu apa dia? Hasad, ujub dan juga riak. Tiga serangkai yang sangat memberi kesan kepada kita orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menjadikan kita ini sia-sia hidup orang beriman, tapi akhirnya masuk neraka. Na'udzubillah. Inilah yang kita kena jauhi pada jemaah muslimin dan muslimat sekian. Datang kita memelihara hati daripada penyakit hati yang sangat berbahaya tersebut. Kemudian yang berikutnya kata Imam Ghazali ialah memelihara mata. Wallahu ta'ala wa'alam. Bincang memelihara mata dia panjang jugalah, setengah jam lagi. Tak boleh lah, kita berhenti sekat tu insya-Allah. Jadi insya-Allah untuk perbincangan khasyatullah yang ketiga, memelihara mata itu, saya akan bawakan dalam pertemuan kita kuliah bulanan pada bulan Mei nanti insya-Allah. Bulan Mei nanti insya-Allah, sebab dalam Ramadan kita jumpa juga, tapi untuk tazkirah Ramadan. Dia lainlah dia punya agenda dia. Tak macam ni. Tak buka kitab lah. Kita mungkin ada agenda lain, pengisian tazkirah biasalah sempena Ramadan. Maka nak sebut untuk perbincangan tanda khasyatullah yang ketiga, memelihara mata itu, insya-Allah saya akan bawakan dalam kuliah bulanan kita pada bulan Mei yang akan datang insya-Allah. Wallahu taala wa'lam. Terima kasih banyak-banyak kepada semua sahabat-sahabat, muslimin muslimat, anak-anak tahfiz sekalian yang sudi bersama-sama sampai ke akhir dalam kita membincangkan perkara yang insya-Allah taala memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat kepada kita orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengelakkan berdosa dengan Allah Taala dan memaksimalkan pahala kita untuk bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas bicara yang silap, kelemahan saya. Namun jika ada kebaikan, kembalikan ucapan syukur sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala wa a'lam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.